Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمين ربنا أتمم نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan hidayah dan taufik daripada Allah dapat sama-sama kita berada di dalam satu majlis ceramah Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ni dengan niat yang ikhlas kerana Allah akan dibayar ganjaran Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk mukaddimah kita pada malam ni, jadi maklum bagi kita semua bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Isnin 12 Rabiul Awal. Hari Isnin 12 Rabiul Awal. Jadi hari ini jatuh 12 tapi hari Selasa. Ikut hari Isnin 12 Rabiul Awal. Cuma hari Isnin ni kenapa dipilih untuk dilahirkan Nabi SAW dan juga dipilih bulan Rabiul Awal. Jadi kita tengok hikmah kenapa dipilih hari Isnin. Yang pertama sekali, hari Isnin ni hari biasa. Bermakna masyarakat Arab zaman tu hari Isnin ni hari biasa. Tak ada besar-besar pun. Jadi hari yang ditunggu-tunggu macam hari Jumaat. Tu antara hari kebesaran. Hari Sabtu untuk orang Yahudi, hari Ahad untuk orang Nasrani. Bermakna ada hari-hari besar. Tiba-tiba Nabi ni dilahirkan pada hari Isnin, bukan hari besar, bukan hari nak cerita hebat ni. Kalau contoh hari Arafah, hari hebat lah tu, hari raya haji ke, hari raya korban ke, tapi tak lahir itu. Nak cerita kata, kalaulah Allah Ta'ala takdirkan Nabi nak lahir apa, pulang. Allah Ta'ala maha kuasa. Boleh tak Allah Ta'ala nak lahirkan Nabi hari Arafah? Boleh. Tapi kenapa dipilih hari Isnin? Pertama, hari Isnin ni hari yang tak ada apa. Kalau bahasa mudah kita, bukan hari kebesaran apa-apa. Jadi pertama, kata ulama, Allah Ta'ala nak bagi kita faham kemuliaan Nabi itu bukan terletak di hari. Boleh faham? Kemuliaan Nabi itu bukan terletak di hari. Sebab tu kalau kata, oh padahal hebat pasal dia lahir hari Arafah, jadi orang boleh guna alasan besar hari itu dia lahir. Tapi hikmah dia, Allah Ta'ala nak cerita kemuliaan dan kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada kait dengan hari, masa, tempat. Diri Nabi sendiri itu mulia. Diri Nabi sendiri itu ada kemuliaan, ada kehebatannya. Bukan hari. Kalau hari mesti pilih hari yang besar-besar. Bermakna tengok, tu salah satu hikmah. Kata ulama, Allah Ta'ala nak beritahu hakikat sebenar, wallahu a'lam. Itu salah satu pandangan ulama. Kenapa dipilih hari Ahad? Kerana nak bagi umat ni faham sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemuliaan dia, kehebatannya bukan terletak di hari, tapi terletak di tubuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diri Nabi itu mulia. Di mana? Tadi sebelum mai pagi tadi ada upacara pecah tanah. Ada satu cikgu ni dia nak buka pusat pengajian di Parit Buntan. Dia buka pusat pengajian, dia panggil seorang tok guru untuk pecah tanah lah, buat solat hajat apa semua. Saya dengar satu kisah yang diceritakan oleh tok guru tadi, dan saya tak pernah dengar.
Dia kata Iskandar Zulkarnain. Kenal tak Iskandar Zulkarnain? Satu hari dia dengan tentera dia masuk Mekah. Yang ketika mana Mekah ketika itu dikuasai oleh golongan-golongan yang kasar lah. Orang Mekah ni perangai dia kasar, kan? Jenis cengih kasar tu. Jadi bila dia masuk, dia tengok penduduk Mekah ni macam cengih belagak sikit. Jadi dia tergerak hati. Dia kata mereka ni aku bunuh naya. Tu nakal tadi lah. Maksud dia kata dia nak buat macam dia niat hati dia lah. Hampa ni belagak dengan orang sangat, cengih tak tahu ahla ni. Saya lagi aku pancung dalam hati dia. Tergerak je hati dia lagu tu. Allah Ta'ala jadikan Iskandar Zulkarnain ni kena bala. Perut dia jadi sakit. Perut dia sakit tiba-tiba. Sakit ni tak tahu nak buat macam mana. Oh, sakit. Oh, tak tahu. Panggil doktor, cek semua. Nak kata COVID pun bukan. Cek tengok. Sakit perut ni. Dah lah, dia tak boleh buat apa. Dia panggil ulama-ulama yang di bawah dia. Ada 300 orang ulama di bawah Iskandar Zulkarnain. Sebab tu hebat Iskandar Zulkarnain. Dia ada ulama, ada orang alim-alim duduk bawah dia. 300. Dia panggil dia tu. Dia tanya, pasal apa saya tiba-tiba masuk Mekah ni sakit? Dalam ramai-ramai dia duduk bincang. Marilah seorang ketua ni, dia kata, tuanku, saya nak tanya sikit lah. Ada tak tuanku bila masuk Mekah ni niat tak elok kepada penduduk Mekah? Oh, dia kata ada. Saya duduk tengok mereka ni zolim, geram lah ni. Berasa hati lah, pancung naya apa ni. Tak kata pasal tu. Pasal itulah Allah Ta'ala bala sakit perut. Taubat. Dia pun menyesal taubat, hilang sakit perut. Nak cerita mana? Nak cerita bumi Mekah tu, bumi barakah. Nampak tak? Bumi Mekah tu bumi barakah. Mana ada tempat yang barakah. Bila sebut Nabi, dia bukan tempat, diri dia. Gitu. Dia faham? Tu hari Isnin. Kemudian robek ni, dia kalau bahasa mudah kita tengok kamu, musim bunga. Musim bunga. Cantik lah. Tu yang orang duk pulung pergi Turki musim bunga kan, pasal nak tengok suatu benda yang cantik. Nabi ni robek musim bunga. Lahir pada hari Isnin 12 Rabiul Awal. Itu satu. Yang keduanya, ada setengah ulama yang ahli kashfi, dia panggil ahli kashfi. Kashfi ni orang yang Allah Ta'ala bagi ilmu, dia boleh nampak rahsia yang Allah Ta'ala buat ni, dia dapat. Seperti mana tengok Nabi Khidir kan, dia ada rahsia yang Nabi Musa tak dapat, dia dapat. Dia ada benda tu. Kata ulama kashfi, hari Isnin ni ialah hari yang Allah jadikan tumbuh-tumbuhan. Pokok kayu, tumbuh-tumbuhan dijadikan pada hari Isnin. Kata ulama kashfi ni, bila dijadikan hari Isnin, apa tujuan dijadikan pokok kayu dan tumbuh-tumbuhan ni? Kata ulama, untuk makanan jasad manusia. Untuk pokok kayu ada buah. Buah tu dimakan oleh manusia, menjadi makanan jasad. Begitu juga binatang. Pokok kayu, tumbuh-tumbuhan ni menjadikan makanan untuk jasad manusia dan binatang. Allah Ta'ala pilih hari Isnin tu, dilahirkan Nabi SAW untuk memberitahu kepada manusia, bukan setakat makanan jasad yang kita kena cari, kena cari juga makanan roh. Makanan roh. Siapa nak ajak kita tentang makanan roh? Dilahirkan pada hari Isnin 12 Rabiul Awal seorang manusia yang paling hebat di atas muka bumi, iaitulah manusia yang akan mengajar umatnya makanan roh. Tu hari ni siapa reti zikir-zikir? Siapa ajak zikir? Nabi SAW. Mengaji beramal, siapa ajak amalan ni? Nabi. Itu makanan roh. Siapa ajak Nabi SAW. Nampak tak tu? Itu bukan satu benda yang, sebab tu kita kena bangga dilahirkan sebagai umat Nabi SAW. Kehebatan Nabi tu hebat dah sampai kat kita. Tu kena bangga. Setiap hari Isnin, kalau Nabi SAW, dia akan berpuasa hari Isnin. Kebetulan pula hari Isnin, kalau jatuh sunat puasa Isnin. Tu hari tu Nabi puasa. Hari Isnin tu Nabi puasa. Ada sahabat-sahabat puasa. Kita pula macam mana nak ingat Nabi ni? Kita pun buat sambutan, cerita tentang sirah Nabi. Tak masalah.
Tak ada masalah. Kalau kita tengok dalam beberapa kitab, orang pertama yang buat program besarnya bila mari hari kelahiran Nabi, seorang raja. Seorang raja yang memerintah Irbil, disebut Irbil. Irbil itu mana? Wilayah Iraq sekarang. Dulu panggil Irbil. Dia memerintah Iraq. Dia buat satu jamuan besarnya pada hari sambutan ataupun hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil semua orang mai makan kumpul. Berlaku zaman tu. Bayangkan Iraq tu tak ada orang alim. Tak ada orang hebat-hebat kan nak kata, apa ni buat ni? Bid'ah ni. Tak ada kan? Tak ada siapa, mai makan lagi. Pasal apa? Pasal patut kita ingat sungguh hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni kadang-kadang kan, hari kelahiran kita ni ataupun isteri kita, cuba kita tak ingat. Tidur luar lah malam ni. Betul tak? Hari kelahiran bini hang tak ingat, pergi. Balik lagi bini kata, abang tahu tak hari apa hari ni? Hari apa? Hari Selasa. Bungkus hang. Tidur luar terus. Pasal apa? Hari kelahiran dia hang tak ingat. Jam lah. Tu kita hafal, siap bubuh dalam handset lagi. Tarikh-tarikh penting. Termasuk hari kelahiran bini kita, hari kelahiran anak kita, hari kelahiran ni hari ulang tahun perkahwinan, bubuh dalam handset tu. Hari kelahiran Nabi, buat tak tahu. Siapa lebih lagi tanya? Siapa lebih lagi? Isteri kita kan Nabi? Kena Nabi dulu. Sebab tu kata dalam kitab Bahrul Mazi kan, jilid 17 18, manusia yang Allah Ta'ala beri kesedapan iman tau. Macam tuan-tuan kita macam kita semayang, sedap lah semayang. Sedap. Sedap lagu mana? Tak boleh nak cerita. Mengaji ni syok. Syok mengaji. Sedap mengaji. Boleh. Sedap lagu mana? Tak boleh nak cerita. Tapi sedap lah. Bermakna kita dapat kesedapan tu. Macam mana boleh dapat kesedapan tu? Kata ulama, sebab kita letak Allah dan Rasul dulu. Kita kasih Allah dan Rasul, mengatasi hal lain dulu, baru hang boleh dapat kesedapan tu. Faham tak? Jadi sekarang ni kasih kita ke Nabi tu, kita letak dulu kan, letak bini kita dulu. Kan kita letak mak kita dulu. Bukan tak beri sayang mak, bukan tak beri sayang bini, tapi hak Rasul ni dulu, baru boleh rasa kesedapan. Sebab tu orang bila sebut Rasul nak teriak dia, rindu sayang ni. Kita tak mari benda tu. Sebab apa? Sebab Rasul kita tak belakang. Sebab Rasul kita tak belakang. Tuan-tuan, ni satu kisah ni. Peperangan Uhud, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia cedera. Dia cedera, darah ni. Kemudian Nabi tadah ni. Ada riwayat sebut Nabi tahan ni. Tangan letak sini takut darah tu jatuh ke bumi. Tahan supaya darah ni tak jatuh. Sahabat tanya, ya Rasulullah, pasal apa buat lagu tu? Nabi kata, aku dengar benda hampa tak dengar. Apa dia? Aku dengar Jibril kata, kalau sekiranya satu titik darah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jatuh ke bumi, pasti kami akan hancurkan orang yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermakna orang yang lawan Nabi itu habis terus. Dengan titiknya satu titik darah Nabi ke bumi, Nabi tahan tu. Sebab apa? Sebab Nabi kasih tu. Orang yang lawan dia Nabi suka, Nabi tak mau depa hancur. Mudah-mudahan depa dapat hidayah. Bermakna Nabi tak sanggup depa tu binasa. Sahabat kata, ya Rasulullah, depa lawan hang kan, biar pi. Kalau bahasa kita kan, tak ada lah sahabat kata biar pi lagu tu. Tapi nak habaq kata, dah depa lawan hang, biar lah. Biar malaikat hentam tu. Nabi kata, aku diutuskan bukan macam tu. Aku diutuskan untuk memberi rahmat kepada manusia. Tuan-tuan boleh bayang kan? Orang yang lawan Nabi pun Nabi tak sanggup nak beri mereka binasa macam tu. Bayangkan orang yang sayang Nabi, bayangkan orang yang ikut sunnah Nabi, tahap mana sayang Nabi kepada orang. Boleh lawan tak sayang kita ke Nabi? Nabi sayang kat kita ni, boleh kan challenge dengan sayang kita ke Nabi? Sebab kita lawan benda hak Nabi suruh, kita lawan. Sunnah Nabi kita tak amal, orang buat sunnah kita pelekeh. Tahap mana sayang kita tu? Sebab tu kita tak rasa kesedapan.
Ni saya bukan kata kat tuan-tuan, aku pun sama ya. Nak mari benda tu kita penting benda ni, kita nak cerita sirah bagi kenal betul-betul. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Nabi akhir zaman ni, nabi kita ni, hang kenal tak dia? Tu yang depa dok viral satu video pi tanya. Dalam Malaysia, bukan di luar negara. Seorang ni dia bawa mikrofon kan, dia bawa video apa, dia tanya orang, budak-budak muda ni. Dia kata Muhammad ni ayah dia nama apa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ayah dia nama apa? Ayah dia boleh tak tahu? Allahu akbar. Sebaik ayah Nabi. Kalau ayah hang tak tahu, luku pula. Bermakna dia tak tahu ayah Nabi nama apa. Mari pula kawan ni, dia tanya, siapa nama ayah Nabi? Abdullah. Rasa lega dengar. Sekali ditanya pula, siapakah nama tuan Nabi? Ayah kepada Abdullah. Ayah kepada Abdullah. Siapa ya? Aduh, jam itu tangan Nabi silah mari, tak salah silah pun tak tahu. Macam mana nak mari perasaan kasih kepada Nabi? Salah silah Nabi pun tak tahu. Tanya orang lain pula, dia kata nama dia Abdul Muttalib. Boleh gagah. Nak tanya lagi ke atas, pergi terus. Nampak tak tu? Ni kata tengok orang. Kalau dia sayang Nabi, dia cari benda yang berkaitan dengan Nabi. Apa saja yang berkaitan dengan dia, ambil pengetahuan. Tu berlaku tu di Malaysia. Sempena hari ni, orang pergi tanya, buat video. Nak masuk ni 12 Rabiul Awal, pakat tanya tengok penduduk Malaysia ni yang muda-muda ni kenal tak Nabi? Orang tanya. Kalau kata 10 orang, 3 orang kita tahu, 7 orang kita tahu. Tuan-tuan boleh bayang ke depan lagi lagu mana? Kalau kita tak cerita sirah bagi anak cucu dengar, agak-agak orang kenal tak Nabi? Agak-agak orang lawan tak Nabi? Nampak tak tu? Tu benda penting. Nampak tu benda penting. Tu kena ingat mulai hari Isnin, bulan Rabiul Awal, lahirnya seorang manusia yang paling hebat di atas muka bumi. Lahir bersama cahaya. Kata ulama, lahir Nabi ni bersama dengan cahaya yang memancar hingga ke masyrik, bumi Syam, Palestin, masa dilahirkan. Sebab tu berlaku beberapa peristiwa penting. Sebelum kelahiran Nabi, kita dah cerita dah dulu. Antaranya Telaga Zamzam dijumpai semula zaman Abdul Muttalib. Yang tu kena tengok balik lah, ulang yang tu, kerah yang tu. Kemudian yang keduanya berlaku tentera bergajah nak serang kota Mekah. Bila berlaku? 50 hari sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi masa tu Allah Ta'ala tunjuk dah beberapa peristiwa penting supaya menjadi peringatan kepada kita. Nak lahir ni seorang manusia yang sangat hebat. Seorang manusia yang sangat hebat. Jadi berlaku lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebuah rumah di lorong Bani Hashim. Lorong Bani Hashim, iaitu sebuah lorong yang terkenal kabilah Hashim dulu itu. Hari ini jadi perpustakaan. Kalau kita keluar daripada Bukit Marwah, kita naik atas bukit tu, selalu orang pergi tandas kan, kita naik sampai atas, kita akan nampak ujung di sana ada sebuah rumah yang dicat warna kuning. Dia tulis maktabah. Maktabah tu perpustakaan. Kata ulama, rumah itulah lahirnya seorang manusia yang teragung di atas muka bumi, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir di situlah, dipanggil lorong Bani Hashim. Lorong Bani Hashim. Disambut oleh beberapa perempuan ataupun bidadari yang datang daripada syurga atas rupa manusia. Ada setengah ulama sebut, dan ada juga bidan daripada dunia yang menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya ialah mak kepada Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf ni salah seorang sahabat Nabi yang dijanjikan masuk syurga. Jadi mak dia yang sambut Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu, ketika lahir. Cuma mak Nabi ni dia tak berasa sakit seperti mana orang perempuan duk mengandung. Mana masa dia duk mengandung Nabi ni, dia tak rasa sakit. Maksud dia biasa saja. Jadi mudah pergerakan ni pasal kelebihan ni. Kalau kita tengok mak Nabi ni, cuma bila nak bersalin ni marilah sakit tu. Tu disebut bila dia berasa takut, bila dia rasa nak salin, dia jadi takut. Masa tu dia nampak seekor burung
Terbang, sayap burung tu menyapu dadanya. Ini dicerita juga oleh arwah Tok Uji Saleh. Burung tu, sayap burung putih tu menyapu dada dia, hilang perasaan takut nak beranak. Mak Nabi nampak dah sikit-sikit tu benda-benda yang hebat ni berlaku bila dia mengandung seorang bayi ni. Dia rasa dah kelainan kepada bayi yang dia kandung. Allah Ta'ala tunjuk sikit-sikit. Tu yang mari lahir tu hebat kan. Kehebatan dia tu berlaku masa tu, diselubungi oleh keliling, ditutup keliling tu lahirnya Nabi. Cahaya memancar sampai ke bumi Syam. Cahaya ni, atau Nabi membawa cahaya, nur. Tu kata ulama, lahir aku bersama nur, kata ulama, sebut tentang Nabi ni. Dan antara kelebihan lagi dia sebut, dia kata wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum asnaini, kata Ibnu Abbas, wastun bi'a yaum asnaini wa kharaja muhajiran min Makkah ila al-Madinati yaum asnaini, yaum al-isnaini wa qadima al-Madinah yaum al-isnain wa tuwfiya yaum al-isnaini wa rafa'a al-hajar al-aswadi yaum al-isnaini. Hari Isnin berlaku banyak benda. Antaranya kata Ibnu Abbas, Nabi dilahirkan pada hari Isnin, diangkat menjadi Nabi hari Isnin. Diangkat menjadi Nabi hari Isnin. Kemudian berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah, sampai di Madinah hari Isnin. Kemudian diwafatkan Nabi hari Isnin. Diangkat Hajarul Aswad hari Isnin. Bermakna hari Isnin lahir manusia yang ditunggu-tunggu. Lahirnya seorang manusia yang ditunggu-tunggu. Cuma kita nak sebut lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa rahmat. Pertama, ketika kecil lagi, lahirnya Nabi ni memberi rahmat kepada ibunya dan orang-orang di sekelilingnya. Bila lahir Nabi di tangan seorang perempuan yang bernama Asy-Syifa, saya kata Asy-Syafa, Mak Abdul Rahman lahir. Kemudian Nabi ni menyusu kepada ibunya Siti Aminah selama 7 hari. Ada riwayat kata lebih. Mula-mula menyusu dengan ibunya Siti Aminah, menyusu ni sampailah sebelum datang Halimah diberi pula menyusu kepada Suwaibah Al-Aslamiyah, hamba yang dimerdekakan oleh Abu Lahab. Daripada lahir duduk dengan mak dia menyusu apa semua, kemudian Suwaibah menyusu dengan Suwaibah, kemudian seorang lagi Ummu Aiman. Setengah ulama kata Ummu Aiman ni hamba yang diwarisi daripada ayah dia. Bila dia meninggal, ayah dia meninggalkan seorang hamba, Ummu Aiman. Ummu Aiman ni orang Habsyi, orang kulit hitam. Orang kulit hitam. Maksud dia orang, bahasa kita sebut Sudan ke Afrika, itulah dia Habsyi. Sebab tu orang Sudan, dia sekata setengah ulama Ham bin Nuh, keturunan Ham bin Nuh. Pasal anak Nabi Nuh dia ada beberapa orang yang masyhur, Sam bin Nuh, Ham bin Nuh, Yafid bin Nuh. Setengah kata ada seorang daripada anak Nabi Nuh ni dipanggil Abu Arabi, bapa Arab. Kemudian seorang lagi Abu Sudan, bapa orang kulit hitam. Kemudian Yafid bin Nuh tu Ya'juj wa Ma'juj tu lahir daripada keturunan Yafid bin Nuh. Jadi Ummu Aiman ni salah seorang terlibat dalam menyusu Nabi ketika kecil. Menyusu, tak apalah 3 orang dah menyusu. Jadi tunggulah, pasal tabiat orang Arab, dia akan serahkan anak dia kepada perempuan lain untuk disusu. Ini tabiat zaman tu. Masa orang Arab ni adat dia lagu tu. Bila anak lahir akan diserah kepada orang kampung, ambil bela menyusu. Ni. Jadi tunggu, sementara duk tunggu Halimah ni. Sebab mereka ni terkenal, kabilah Bani Sa'ad ni perempuan yang ambil upah menyusu anak orang. Pasal mereka ni duduk di pendalaman kampung tu, jauh atas pada Taif, nak menyusu, nak ambil upah menyusu. Jadi mereka mari ke Mekah, ambil budak untuk bawa balik upah menyusu. Ni tu zaman dulu Jadi datanglah Halimah bersama dengan kawan-kawan dia nak cari anak untuk disusu. Bila sampai di Mekah, ada riwayat kata dia sampai-sampai ni dia duk cari anak orang lain, dia tak mau Nabi.
Ada riwayat sebut begitu. Maksud dia cari dulu anak orang yang senang, ada kemampuan bayar lah. Pasal dia orang susah, pi ambil budak yatim lagi, susah lagi dia. Jadi dia fikir kata, baik aku cari hak ada duit sikit lah, maksud dia. Orang berharta sikit. Jadi aku dah susah, ambil ni lagi, budak ni pun jadi susah juga. Jadi tu fikiran dia. Jadi dia pun cari, tengok-tengok, semua orang ambil habis dah. Anak orang kaya, orang berada ni, semua ambil habis. Ambil dah, kat pilih habis. Tiba-tiba Halimah ni pun dah tak ada siapa. Dia pun lalu depan Siti Aminah. Jadi orang sebut dia lalu depan Siti Aminah, tengok anak yatim ni, berasa kesian. Dia kata kesian, tak ada orang ambil. Tak apalah, nak buat lagu mana, ambil pilah. Mudah-mudahan budak ni bawa keberkatan. Sebelum dia ambil, dia dengan suami dia mari jauh ni, naik kaldai sekok yang tempang kaki, jalan pun cepek-cepek kaldai. Kemudian dia bawa pula seekor unta betina yang kurus, tua dah, tak rak dah, monopos ni. Jangan marah pula, ni cerita unta, bukan duk kata apa orang. No, bawa unta tua dah. Jadi bila dia lalu depan mak Nabi, dia tengok-tengok Nabi, dia berasa kesian. Dan dia bawa anak sekali ya, Halimah ni. Masa dalam perjalanan daripada Taif, atas pada Taif nak mari ni, anak ni teriak tak berhenti pasal tak cukup. Susu dia untuk anak pun tak cukup. Bermakna makanan yang mereka bawa tak cukup. Susah kan, nak pergi cari kerja ni, nak ambil anak ni, pokok nak dapat hasil. Jadi perjalanan tu susah lah, sukar lah. Sebab anak duk teriak tak tahu lah, tak cukup makan budak kan. Nak buat lagu mana? Pipi tengok-tengok Nabi, berasa kesian, sentuh, ambil Nabi, minta daripada mak dia nak dukung. Masa tu dia kata, yang dia sebut ni, Halimah kata, masa aku sentuh budak ni, Allah Ta'ala takdir susu aku ni jadi banyak. Susu dia ni jadi banyak. Dia duk bagi anak dia susu. Ada riwayat sebut dia rajin bagi belah kiri anak dia, belah kanan ni dia tak pernah, pasal tak ada susu. Tapi bila dia sentuh Nabi SAW, jadi dua-dua dia susu. Dia rasa, dia bagi susu ni Nabi ke belah kanan ni sampai kenyang. Dia bagi anak dia sini kenyang. Masa tu dia nampak dah, budak ni ada keberkatan. Dia kata tak rugi ambil budak ni. Dia pun buat perjanjian dengan mak Nabi. Aminah, okeylah saya setuju menyusu budak ni, tak apa, dan saya nak balik tempat saya. Perjanjian dia 2 tahun. Perjanjian nak menyusu Nabi ni 2 tahun. Dan setiap 6 bulan dia akan bawa anak dia pergi jumpa. Maksud dia akan bawa Nabi mari ke Mekah untuk jumpa mak dia setiap 6 bulan. Tu perjanjian dia. Kemudian dia pun ambil Nabi, setujulah, seronoklah Aminah ni. Pasal satu, kenapa orang pekan beri orang kampung menyusu? Satu, hikmah dia supaya anak ni belajar bahasa Arab di sana fasih. Sebab kabilah Bani Sa'ad ni kabilah Arab yang cukup fasih bahasa Arab dia, tak ada siapa boleh challenge. Itu satu. Yang keduanya, nak bagi budak ni ketahanan dia kuat. Tu tengok budak-budak kampung kan, jatuh pokok steady ya kan. Biasa ya, dia jenis badan dia keral. Anak-anak kita duk pekan pula lembek tengok kan. Budak kampung ni dia cergah, nak bagi ketahanan Nabi ni satu kuat. Kemudian nak lari daripada wabak, penyakit-penyakit yang ada di Mekah ni. Bila duduk di kampung, cuaca dia tu ataupun kita kata udara dia segar, jadi Nabi ni cepat sihat, tubuh dia sedap. Tu salah satu hikmah Nabi dia menyusu dengan keluarga Bani Sa'ad. Sebab tu kalau kita tengok dalam beberapa hadis dia sebut gini, Nabi pernah berkata kepada sahabat dia, aku ni orang yang paling fasih bahasa Arab di kalangan kamu, kerana aku berada di kabilah Bani Sa'ad bin Abi Bakrin. Mana aku ni dibesarkan di kabilah Bani Sa'ad dan aku paling fasih bahasa Arab. Itu Nabi. Okey, bila Halimah ambil Nabi SAW, dia pun nak bawa pergi ke tok laki dia lah. Tok laki dia duduk tunggu. Tengok-tengok sampai tok laki duduk perah susu unta, tak terkejut beruk. Tengok-tengok, unta kurih tu, monopos tu, jadi ada susu balik, duk perah susu. Dia tengok-tengok, laki dia kali tengok-tengok, Halimah,
untung ambil budak ni. Budak ni memang bawa berkat. Ni aku tengah duk pegang susu ni. Depa pun minum susu unta ni. Lega. Jadi kenyang. Berasa seronoklah. Budak ni bawa keberkatan. Tu Nabi rahmatan lil alamin. Nampak tak? Rahmat ni bukan keluarga Halimah je dapat. Binatang tu pun dapat. Hebat Nabi ni. Rahmat dia Allah Ta'ala bagi meluah ni. Dia pun seronok lah. Anak dia pun tidur lena, tak teriak lah. Lepas tu dia pun nak balik kampung dia lah, Bani Sa'ad tu. Naik lah Kaldai tu, jalan cepet-cepet tu kan, kaki pun tak pernah betul pun. Naik bawa Nabi ni, laju pula Kaldai tu, macam pasang turbo. Dia jadi laju. Terkejutlah Halimah ni. Dia kata tengok, berkat betul bulan. Halimah ni dia bawa dengan Nabi ni, makna dia perjalanan dia jadi cepat. Sebelum ni dia mari, dia sebab tu kata ulama dia tak dapat budak-budak kaya sebab dia lambat sampai. Kawan-kawan dia semua naik canggih-canggih punya kereta. Dia naik kancil lambat. Turbo pula tak ada. Jadi bila dia balik, dia bawa Nabi, laju terus kenderaan dia. Allah Ta'ala percepat perjalanan dia. Sampai kawan-kawan dia kata, Halimah jangan laju sangat. Tadi hampa belah dulu. Ni bila dia nak balik, dia potong kawan-kawan dia. Dia berkata, biar betul Halimah, jangan tinggal kami. Dia kata nak buat lagu nak turbo ni tak boleh ejah lah. Pergi. Ni nak cerita hebat ni Nabi ni. Baru kecil lagi tu kehebatan. Bunyi dah. Tu baru kehebatan jam. Lupakan. Terus bawa Nabi ni sampai di kampung. Kebetulan masa Halimah turun tu, perkampungan dia, tempat dia ni kemarau. Bila bawa Nabi sampai, kemarau ni menyebabkan rumput kering lah, tak hidup. Bila sampai Nabi, hijau. Kita boleh bayang macam mana. Benda ni kalau kita tengok macam tu, apa tak tahulah. Nak abak lagu mana. Ria punya kehebatan Nabi ni. Ria punya ni. Sebab tu Halimah ni seronok. Kambing-kambing dia semua jadi. Dan ada riwayat kata, bila dia tengok Nabi macam tu, penduduk Bani Sa'ad ni ada beberapa orang perempuan mari nak minta menyusu Nabi. Dan disusu oleh seorang perempuan juga, keturunan Sa'ad ni. Ada. Dia tengok dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Ahmad Al-Fatani, kitab Badrul Tamam, ada sebut. Dia kata ada 10 orang yang menyusu Nabi. Yang kita biasa dengar, mak Nabi confirm lah, Suwaibah dan Ummu Aiman, Halimatus Sa'diyah. Kemudian ada seorang perempuan lagi daripada Bani Sa'ad juga. Kemudian ada 3 orang perempuan yang bernama Atikah. Atikah 9 orang. Seorang ni saya tak ingat. Ada menyusu Nabi, jadi 10 orang. Yang masyhur hak kita dah sebut ni mak Nabi kan, Suwaibah, Ummu Aiman, Halimatus Sa'diyah. Jadi berlakulah di kampung tu. Hebat berkat ni. Orang pakak mari tengok tak tahulah. Pasal Halimah bawa budak ni pelik. Bukan setakat keluarga Halimah dapat limpah ni. Orang kampung pun dapat rasa keberkatan budak ni. Nabi ni masa kecil. Hebat Nabi ni. Jadi Nabi membesar dengan keluarga Halimah. Daripada kecil tu lahir sampailah umur Nabi 2 tahun. Jadi duk main dengan anak Halimah apa semua lah. Halimah ada bela kambing, seronok-seronok lagu tu budak-budak. Cukup 2 tahun, Halimah ni janji kan dengan mak dia nak hantar balik Nabi. Dia pun bawa lah Nabi. Sebelum dia hantar tu 6 bulan dia pergi bawa dah, tunjuk ke mak Nabi balik pula. Cukup 2 tahun dia bawa Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berjumpa dengan ibunya, untuk diserah. Sebab perjanjian 2 tahun. Bila sampai di mak Nabi pun seronok lah anak dah balik. Rindu tak kira lah anak ni. Main-main dengan anak. Halimah kata ni, Siti Aminah, saya ingat nak minta tambah lagi 2 tahun lagi nak jaga Muhammad ni. Nampak tak? Dia tak boleh lepas lah. Sebab apa? Sebab keberkatan tu dia rasa sungguh benda ni. Sebab tu kita cerita, kita tak nampak, kita cuma dengar saja, kita dah rasa hebat Nabi ni. Bayangkan orang yang lihat. Boleh faham? Bayangkan orang yang lihat, tara mana perasaan dia bila dapat budaknya ni. Takkan nak lepas. Tapi tak boleh buat apa anak orang. Jadi dia minta bersungguh-sungguh ke Aminah ni. Bolehlah bagi saya bela lagi.
Lagipun bahaya ni, ada wabak-wabak ni duk berlaku ni, kesian ke budak ni, biarlah saya bawa balik lagi. Buat perjanjian pula 2 tahun. Tu yang Nabi membesar daripada lahir tu, kalau kita kata 7 hari diambil, kemudian dibelah oleh Halimah 4 tahun. 2 tahun asal, tambah lagi 2 tahun. Pasal apa? Tak sanggup nak lepas Nabi, sayang ke budak ni. Ni Halimah kan menyusu kan. Sebab tu dulu ada tok kata, menyusu ni mengubah tabiat seseorang. Sebab tu orang menyusu ni dia ubah tabiat dia. Sebab tu Nabi tubuh dia kemah, kejap. Pasal susu mengubah tabiat. Orang kampung kita hari ni susu ibu tak beri, susu lembu. Tu yang bila suruh anak balik, dia buat tu. Jangan main tu, tabiat tu. Sebab tu penting tu. Bila time maghrib dia nak keluar, kena susu lembu. Lembu malam dia keluar dulu, jangan balik kandang, kena pergi halau. Nampak tu? Kita nampak biasa. Tu tabiat. Menyusu tu mengubah tabiat. Bagi susu lah, susu lembu, apa-apa saja. Degil kan, susu. Serbu penting. Jadi Nabi ni duduk 4 tahun. Berlakulah peristiwa belah dada yang pertama. Berlaku ketika Nabi dibelah oleh Halimatus Sa'diyah. Di perkampungan dia lah, ketika Nabi umur 4 tahun, sedang bermain dengan kanak-kanak. Tiba-tiba datang malaikat Jibril, rebah Nabi, petidur Nabi, belah dada Nabi, keluarkan segumpal darah hitam. Yang biasa kita duduk dengar kan, cuci dengan air zam-zam. Nabi kata ni, Jibril kata ni habuan yang tak baik ni, dibuang daripada engkau. Tu darah hitam. Tu belahan yang pertama, berlaku di perkampungan Bani Sa'ad ketika Nabi masih bersama dengan Halimatus Sa'diyah. Duduk situ. Jadi dalam masa sebelum dibelah, Nabi duduk jagalah kambing. Jadi Nabi biasa dengan kambing ni. Pasal Halimah ada belah kambing. Nabi duduk main. Satu hari mai Jibril belah, jahit balik dada Nabi. Peristiwa ini dilihat oleh kanak-kanak yang bermain dengan Nabi tu. Dia pun tengok, terkejut lah. Dia pun meriuh, Muhammad telah dibunuh. Muhammad telah dibunuh, bunyi gitu. Riuh ni. Sampailah riuh Nabi cerita ke Halimah ni, makcik ni Muhammad kena bunuh lah. Bila sebut Muhammad kena bunuh, gelabah Halimah, anak orang. Dia kumpul orang kampung ni, pergi tengok kat tempat kata Muhammad kena bunuh ni. Bawa pergi, dia budak-budak tu tunjuk. Tengok-tengok Nabi duduk dalam keadaan muka pucat sikit. Bagaimana? Tengok Nabi duduk ada lagi, dia berasa lega sebab kawan kata Muhammad dibunuh. Dia kata Nabi duduk ada lagi, berasa lega dah. Tapi dia tengok muka Nabi pucat. Sejak daripada peristiwa itu, Halimah ni dia rasa tak sedap hati. Dia kata bahaya kalau macam ni, nak kena hantar. Kebetulan cukuplah 4 tahun. Dia bawa Nabi, serah kepada mak Nabi SAW. Dia kata Aminah, ambillah. Ambillah. Aku takut apa-apa jadi ni. Mak Nabi pun terima. Serenoklah mak Nabi. Anak duduk dengan orang, duduk dengan dia beberapa hari je. Serenok tak tahulah. Duduk dengan Nabi. Dan dibantu oleh Ummu Aiman. Ngasuh ni dibantu oleh Ummu Aiman. Duduk jaga Nabi sampailah umur Nabi 6 tahun. 4 tahun duduk dengan Halimah, 2 tahun duduk dengan mak. Cukup umur Nabi 6 tahun, mak dia pun duduk perhati tengok Nabi ni, teringat suami. Pasal anak ni hasil daripada perkahwinan dia dengan suami dia. Dia teringat ke tok laki lah meninggal ni. Dia pun nampak, Muhammad, jom kita pergi ziarah makam ayah, pusara ayah di Madinah. Nak pergi ni, buat persiapan nak pergi. Kata riwayat, dia, Siti Aminah dan Ummu Aiman dan Nabi SAW. Satu riwayat lagi, ada seorang lagi tambahan. Siapa dia? Abdul Muttalib. Pergi ziarah pusara suami dan adik-beradik yang ada di Madinah. Masa tu dipanggil Yasrib, bukan Madinah. Pergi Yasrib, duduk sana sebulan. Faham-faham sajalah, nak pergi tu pun mau seminggu baru sampai. Bukan naik Mavi. Nak sampai tu lambat. Jadi ambil masa sebulan ziarah tu semua. Cukup masa tu nak balik ke Mekah. Bawalah anak Ummu Aiman balik. Sampai di pertengahan jalan, lebih kurang 200 km. Di satu tempat dipanggil Abwa. Mak Nabi ni sakit.
Kemudian Allah Ta'ala ambil nyawa mak Nabi di Abu'a. Dan mak Nabi ni dikebumikan di Abu'a ketika Nabi berumur 6 tahun. Tuan-tuan boleh bayang, 2 tahun 2 bulan dalam kandungan ayah meninggal. Lepas tu duduk dengan orang, mari balik pula duduk dengan mak baru 2 tahun, mak pula meninggal. Tuan-tuan boleh bayang macam mana budak dah kata. Yatim dalam perut lagi. Yatim ni dalam perut lagi. Sebab dia nak jadi yatim ni mati ayah ke mati mak, mati ayah dan dia belum balik. Itu yatim. Kanak-kanak yang belum balik, yang kematian ayahnya dipanggil yatim. Anak mari mak pun mati, tambah piatu. Yatim piatu. Anak lepas tu belum balik, ni umur dah 17, orang tak panggil yatim dah labu. Ada tu, tu kadang-kadang istilah guna reti tu. Sebut yatim ni hang bubuh nama yatim sampai kiamat dia yatim. Tapi nak cerita kematian ayah belum balik, yatim lah. Bermakna dia yatim dalam perut. Kemudian umur dia 6 tahun tak balik lagi, mak pula meninggal, piatu. Bahasa kita kan yatim piatu. Budak umur 6 tahun tadika lagi, mak tak ada, macam mana? Cerita baru ni duk tengok anak apa? Anak pelakon hak meninggal nama? Yang tu, yang menyanyi, yang dia duk viral tu, apa nama dia? Yang suami dia nama Syuaib tu, nama? Minat tu. Bagus kan? Bagus kan dia kan? Anak dia ni kita tengok kesian tak? Hak dia lahir tu, dia tak ada lah. Hak anak siapa nak belah tu? Kita rasa macam mana? Wih, kesian budak ni, mak tak ada dah. Nak buat macam mana? Nampak dah? Tu, orang macam tu. Perasaan naluri kita jadi lagu tu. Ini Nabi. Mari tak perasaan kesian? Tuan-tuan tanya diri masing-masing. Masa kita sebut ni, Nabi ni masa duduk 2 bulan dalam kandungan, ayah meninggal. Timbul tak perasaan kesian dalam hati tuan-tuan tu? Kalau tak ada tu berat tau. Sebab tu kena check tau. Berasa tak macam kita tengok, kalau kita tengok anak Siti Sarah arwah tu meninggal, kita rasa kesian. Kesian nak ke Nabi cerita ni? Tak. Berat. Berat tu hati kita tu. Bermakna perasaan sayang kita ke Nabi tak tahu mana. Kacau. Mana cek balik tu, kena cuci yang kelorak tu, yang main-main. Kena rajin zikir, kena rajin selawat, baru dia timbul. Ni benda kita cerita ni cerita benda. Mun nak rasa tu selawat. Kasih Nabi kan. Sebab tu bila orang cerita nak orang rajin selawat ni, sebut Nabi tu dia nak keluar air mata. Dia tak boleh. Macam kita pergi Madinah lah, tengok tu kubah hijau, dia rasa sebab ni macam tu. Betul. Tu hikmah dia. Selawat banyak. Ni kita selawat 3 kali. Lepas tu rasa kemas dah. Ataupun setahun sekali ni. Setahun sekali, Allah ke Nabi. Hari lain tak ada. Pok ye hari lain. Nak mari mana perasaan. Nabi bila cerita, Nabi ni sedih no. Suara tu buat sedih, tapi dalam ni mari tak rasa sedih? Tak ada. Nampak? Sebab selawat kita kurang. Awak banyak. Kadang-kadang memang dia selawat banyak. Pasal apa? Boleh menikah banyak. Kan orang rajin selawat ni bini 4 tu. Tuan-tuan kalau nak try kena mula lah ni lah. Allah SWT. Pasal apa ni selawat rajin? Orang selawat nak beri kasih ke Nabi dia baru 2, lagi 2. Selawat banyak sikit. Kebanyakan orang selawat banyak, memang Allah Ta'ala beri kelebihan. Isteri dia ramai. Tuan-tuan kena start beramal kalau berani ya. Tak berani duduk belakang nyak dah. Ni nak cerita selawat tu, ni nak beri timbul ni rasa tu. Nabi nak kesian. Nak bagi timbul tu selawatnya. 6 tahun mak meninggal. Kemudian dibawa balik oleh Ummu Aiman. Kalau kita ambil riwayat kedua, dia kata bersama dengan Abdul Muttalib lah balik ke Mekah. Bayangkan Tok Wan ni tengok cucu ni, mak tak ada, ayah tak ada, macam mana? Sayang sungguhlah Abdul Muttalib ni kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ambil alih jaga Nabi. Daripada umur 6 tahun dia jaga Nabi. 2 tahun ya dia jaga Nabi. Berlaku satu peristiwa. Abdul Muttalib ni dia bela unta. Dia banyak unta. Satu hari unta dia hilang. Dia kata ke cucu dia, Muhammad, tolong pergi cari unta Tok Wan Sat. Hilang mana tak tahu. Sayang unta ni.
Nabi pun pergi cari, Tok Wan suruh pergi cari. Bila pergi cari, dia ikut jejak unta ni, dia pergi jauh lah. Makin jauh lah duk cari unta ni. Tok Wan duk tunggu tak balik-balik. Gelabah. Tok Wan gelabah. Dia kata, menyesal aku suruh Muhammad pergi cari. Apa-apa jadi kat dia lagi. Habislah aku. Tok Wan ni main dengan cucu. Lepas tu tengok hari ni anak kita marah depan ayah kita. Ayah kita marah kita balik. Nampak tak? Hang cucu aku hang jangan marah. Nampak? Main dengan cucu sembang. Kepala Tok Wan boleh naik. Tok Wan ni bila cucu duduk atas kepala kita kata, naik kepala Tok Wan tu. Tok Wan kata, biar pergi kat dia, biar dah. Cuba kita naik tengok. Tak makan penampar arak. Tak tergolek tu. Main dengan cucu tengok macam mana. Ni tak apa. Kita pula tak boleh anak kita naik atas kepala ayah kita. Marah. Dia kata, hang kalau nak marah anak, suruh main. Anak aku tu. Tapi nak cerita perasaan Tok Wan. Macam tu Abdul Muttalib. Sayang sungguh ke Nabi ni. Lebih lagi anak tak ada dah. Pak tak ada kan. Siapa nak jaga? Dia sayang Nabi. Dia pergi suruh pergi cari unta, menyesal dia. Duk tunggu. Tengok Nabi sampai. Bersama dengan unta yang hilang. Dia sayang unta tu. Tahu bila dia tengok Nabi dengan unta, dia pergi terkam Nabi. Unta tu dia tak peduli. Hilang pun tak apa. Pasal menyesal dia. Sebab dia suruh Nabi pergi cari unta. Dia takut apa-apa jadi. Kali ni dia tak suruh dah sampai sudah. Apa-apa dia takkan suruh Nabi dah. Dan dia tak pernah tinggal Nabi. Ni Abdul Muttalib. Lama mana dia belah Nabi? 2 tahun. 6, 7, 8. 8 tahun Nabi duduk bersama dengan Abdul Muttalib, Tok Wan dia. Sebab tu kerinduan Nabi yang kata mak meninggal ni terubat dengan sebab Abdul Muttalib belah. Tapi tengok Allah Ta'ala uji lagi Nabi SAW dengan kematian Abdul Muttalib ketika berumur 8 tahun. Kita boleh bayang, 2 bulan mati ayah, 6 tahun mati mak, 8 tahun mati Tok Wan pula. Baru nak hilang kerinduan mak meninggal ni, terubat luka ni, Tok Wan pula Allah Ta'ala ambil. Tu Allah Ta'ala tarbiyah Nabi tu dahsyat tu. Nak sampai jadi hebat, manusia paling agung di atas muka bumi, tu tarbiyah dia. Tu kita baru tarbiyah sikit, ustaz bos sikit tak main terus. Ustaz baru cuek sikit lah. Ustaz ni kata aku haram ustaz, tak main terus. Nabi tarbiyah jiwa sampai tahap tu. 8 tahun duduk dengan Tok Wan serenok dah ni, Allah Ta'ala ambil. Bila taklah tak ambil, siapa nak jaga ni? Abu Talib. Macam mana bolehkah Abu Talib? Ada riwayat sebut wasiat Abdul Muttalib. Abdul Muttalib dia wasiat dah, kalau sekiranya aku meninggal, Muhammad akan dijaga oleh Abu Talib. Kenapa dia pilih Abu Talib? Sebab Abu Talib ni antara pak menakan Nabi yang ramai ni, dia paling sayang Nabi. Yang lain sayang juga, tapi tak boleh lawan sayang Abu Talib ke Nabi. Sebab tu pernah, kalau kita tengok Abdul Muttalib ni, dia orang bangsawan Quraisy kan, kadang-kadang dia keluar menega apa semua. Jadi kadang-kadang dia takut nak bawa Nabi jauh-jauh. Dia pernah tinggal Nabi dengan siapa? Abu Talib. Dan pernah tinggal dengan hak lain, pernah. Tapi Nabi suka Abu Talib. Sebab tu dia wasiat Nabi akan dijaga oleh Abu Talib. Dan Nabi seronok. Dan ada riwayat sebut gini, sebelum Abdul Muttalib meninggal, dia pernah nak keluar daripada Mekah, nak pergi musafir. Dia panggil semua anak dia, hak lelaki. Sebab Abdul Muttalib ni, kita baca dalam Nurul Yakin, ringkasan Nurul Yakin, dia kan ada 16 orang anak, 6 orang perempuan, 10 orang lelaki. Dia pernah panggil anak dia. Dia kata, okey ayah nak keluar saat ada kerja, jadi lah ni Muhammad ni duduk dengan siapa nak duduk? Nak duduk dengan siapa? Nabi pergi dekat Abu Talib, pegang tangan Abu Talib, ayah Sayyidina Ali. Sebab tu Nabi rapat dengan Abu Talib. Jadi bila Tok Wan dia meninggal, Nabi dijaga oleh Abu Talib. Kenapa Abu Talib sayang dengan Nabi? Sebab dia tengok banyak benda pelik berlaku ke anak menakannya. Dahsyat. Antaranya, zaman Abu Talib jadi pemimpin Quraisy selepas ayah dia meninggal, orang-orang kabilah Quraisy ni, hak mana ni, bila ada masalah apa, cari dia, cari Abu Talib. Jumpa Abu Talib. Wahai Abu Talib, ni kita lah ni kemarau ni kan, kemarau berlaku ni di Mekah ni, apa pun tak boleh ni binatang semua mati ni, tak cukup ayak ni. Hang tolonglah ikhtiar lagu mana ni Abu Talib, nak buat lagu mana ni.
Jadi Abu Talib ni dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tengok Nabi kecil. Dia kata tak apa, nanti aku utiah. Dia bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam masa umur lagu ni, dia ambil daripada umur 8 tahun. Dia bawa Nabi masa daripada 8 tahun ni. Dia ambil bila berlaku kemarau, dia bawa Nabi ni pergi dekat Kaabah. Rumah suci lah, Kaabah. Tahu dia buat apa? Dia suruh Nabi ni sandak saja. Belaga, ambil belakang Nabi ni, belaga kat dinding Kaabah. Setengah riwayat sebut antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Pergi sandar di situ. Bila belakang Nabi ni sentuh dinding Kaabah, hujan turun terus. Hujan ni turun terus dengan selebat-lebatnya. Bila Abu Talib tahu ni benda yang dia sampai tak boleh lepas Nabi, pasti dia nampak dah real punya. Duk kemarau ni, maksudnya tak ada hujan tak turun, dia ambil Nabi pergi sentuh Kaabah, turun hujan terus. Nampak? Macam mana Halimah tu berlaku dengan Halimah tu? Tu benda tu. Tu dia jadi Nabi ni, dia tak lepas. Pergi mana pun dia bawa, dia tak tinggal. Sebab dia nampak dah kehebatan, kemuliaan budak ni, nak menakan dia ni. Dan dia ingat pesan arwah ayah dia. Muttalib, Talib nak pergi mana, bawa dia. Jangan tinggal dah. Dia pegang tu. Dan dia tengok pula kehebatan Nabi ni. Satu. Yang keduanya dia tengok kehebatan Nabi ni, keberkatan anak menakan dia yang bernama Muhammad bin Abdullah ni. Bila dia beli makanan, anak dia makan, Nabi ada sekali, kenyang anak dia. Bila anak dia makan, Nabi tak ada, lapar anak dia, tak cukup. Nampak tak? Bermakna bila Nabi bersama, bila makan tu Nabi ada, anak dia kenyang semua. Tapi bila Nabi tak ada, lapar balik. Kita ni Nabi ada tak ada, lapar semua. Tak berhenti makan. Nak cerita berkat berlaku kepada Nabi SAW ketika dijaga oleh Abu Talib. Sebab tu Abu Talib tak ada tinggal. Tu cukup umur Nabi 12 tahun. Jadi dalam masa 8 tu nak pergi ke 12, dia duk jaga lembu, kambing kepunyaan Abu Talib. Pasal dia biasa dah pengalaman. Duk jaga Halimah punya kambing. Duk jaga kambing. Tu Nabi. Nak ada cerita hikmah bela kambing panjang. Tu lain lah, tahun depan lah. Ni nak cerita apa ni? Cukup umur Nabi 12 tahun, Abu Talib ni nak pergi menega ke bumi Syam. Bumi Syam dia bawa Nabi SAW bersama. Ketika berumur 12 tahun. Ni kali pertama ni Nabi keluar daripada Mekah, ikut buat menakan, pergi ambil barang menega di bumi Syam, di Basrah. Basrah bukan Basrah Iraq, ni Basrah Palestin, belah Jordan lah, bawa pergi. Jadi bila mari Abu Talib bersama dengan kabilah Quraisy nak masuk Basrah ni, ada satu gereja yang dihuni oleh seorang rahib Padri yang beragama Nasrani, yang nama dia Bahira. Biasa tu ada setengah ulama sebut Buhaira, dua nama lah, Bahira ataupun Buhaira. Dia duduk dalam tempat ibadah bagi rahib ni lah, gereja ni. Dia ni ahli kitab. Mana dia baca kitab Taurah, dia baca kitab Injil. Alim lah. Jadi bila dia duk baca kitab Taurah, kitab Injil ni, dia ada dah maklumat awal tentang Nabi akhir zaman, keturunan Arab Quraisy. Dia ada dah maklumat tu. Kemudian dia tahu ciri-ciri orang jadi Nabi ni, awan akan sentiasa memayung dia. Dipanggil irhas tu. Benda pelik berlaku. Dia baca dah dalam Taurah tu. Dan yang paling dia ingat ialah keturunan Quraisy. Dan dia tahu Nabi ni ayah dia sudah tak ada, meninggal. Jadi bila rombongan Abi Talib ni nak masuk Basrah, jadi macam biasalah, kena hantar info apa semua dulu. Kata nak masuk sana. Jadi dia dapat berita akan datang kabilah Quraisy masuk ke kota Basrah. Bila dia dengar kabilah Quraisy, dia teringatlah hak maklumat tu. Dia kata Nabi akhir zaman ni keturunan Quraisy, kabilah Quraisy. Nak masuk dia kata cantik. Dia tak kata lah cantik tu, ni aku cerita je. Kita tuan pergi carilah hadis pula, tak ada pun cantik. Bungkus aku ni nak cerita pergi nampak. Dia kata elok. Jadi dia tunggu. Sebab rahib ni, dia kota Basrah nak masuk, kena lalu kawasan dia dulu. Maksud dia, gereja dia tu, rumah ibadah dia tepi tu, mana orang akan lalu depan tu bila nak masuk kota Basrah. Jadi dia tahu lah. Jadi dia duduk tunggu. Dia berkata dekat ada kabilah. Dia hantarlah orang dia, ada dah kabilah Quraisy nak sampai dah. Dia kata hampa masak makanan. Hampa masak makanan banyak. Saat lagi kalau kabilah ni sampai, panggil dia buat jamu makan.
Sebelum ni Bahira ataupun Buhaira ni tak pernah buat kenduri. Nak masuk siapa mari bila dia tak peduli pasal apa? Pasal dia nak jumpa Nabi. Dia tak buat sebelum ni, dia tak buat. Marilah nak masuk Basrah menegam dia pasal pergi. Tapi dia dengar cerita kata kabilah Quraisy, dia tak boleh duduk. Sebab dia kata mungkin ni kabilah ni yang bawa ni. Jadi dia tunggu buat kenduri. Jadi bila kabilah Quraisy mari, dia panggil masuk. Memang ada jamuan sikit. Nasi arak ada nasi arak mana ni? Ada nasi arak. Tuan-tuan jangan balik ambil nasi arak. Dia jamu. Dia pun makan lah. Buat jamuan kan makan. Dalam duk makan tu dia duk usah lah. Usah. Kena hurai tak? Usah ni mana dia duk perhati tengok. Dia kata macam tak cukup ni. Tak cukup orang. Sebab dia tak nampak ciri tu. Hak dia nak tu. Dia kabilah Quraisy, dia bukan nak sangat. Dia nak tengok bakal Nabi ni. Dia nak tahu hak tu. Bukan dia nak mereka ni. Dia pun duk perhati tengok. Dia kata tak ada apa. Lepas tu dia tanya kabilah Quraisy ni, salah seorang dia kata, ada lagi tak yang mai dengan hampa tak masuk? Ada tak yang mai dengan hampa tak masuk dalam ni? Dia kata ada. Duduk di luar, budak. Dia ni umur baru 12, dia tak masuk. Dia kata pasal apa dia tak masuk? Dia pun pergi keluar. Bila keluar dia nampak Nabi duduk ujung tu. Nabi tak masuk. Sebab apa? Rumah ibadah, bukan Islam. Nabi tak masuk. Allah Ta'ala pelihara, tak berasa nak masuk. Nabi duduk luar. Nabi duduk luar tunggu tu. Jadi dia kata, anda buat apa kat luar tu? Bahasa kita kan, anda buat apa kat luar tu? Memang masuk ni, makan tu. Dah 2 dos kan belum? Dia tak tanya. Dia tak tanya lah no. Kata dah masuk. Masuk. Nabi pun bila duduk panggil masuk. Masa Nabi berjalan mai tu, masa tu dia tengok. Bila Nabi sampai tempat panas, awan duduk atas. Nampak? Ni dia berkata ni. Dia kata sahih budak ni. Dia tengok awan duduk lindung. Nabi ke mana pun nampak awan duduk lindung. Tu panggil istilah irhas tu. Jadi Nabi masuk. Bila Nabi masuk, dia sentuh ni belakang ni. Dia sentuh belakang belikat ni, tulang belikat tengah-tengah tu dia sentuh. Pasal dia tahu tanda kenabian duduk di situ. Bila dicop tanda kenabian, kata ulama, ketika belah dada kali pertama tu lah. Belah dada kali pertama di kali Halimah Malaysia tu Sa'diah tu, perkampungan tu. Kata ulama masa tu dicop lah kesudahan segala Nabi. Jadi Bahira ni ambil ilmu tu. Dia dah baca Taurah Injil tu. Dia dah tahu lah. Sebab itulah Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid dia nak ke Nabi, sebab dia ada dah ilmu tu. Sebab apa kita kata dia ada ilmu? Sebab sepupu dia Waraqah bin Naufal ni ahli kitab, alim. Dia baca dah dalam kitab Taurah Nabi akhir zaman keturunan Arab daripada kabilah Quraisy. Sayyidatina Khadijah ni duduk di Mekah, tu dia perhati dah benda tu. Sebab tu dia kahwin dengan Nabi, dia hantar spy tu kan, Maisarah tu. Tujuan dia bagi Maisarah ikut supaya Maisarah ni catik benda pelik berlaku kepada Muhammad. Antara yang Maisarah catik, awan tu lah. Awan duk lindung tu. Sebab tu bila dia balik, dia terus masuk minang Nabi. Sebab apa? Ni Nabi akhir zaman. Seperti mana ni? Buhaira ni. Dia sentuh-sentuh, dia kata ni Nabi akhir zaman. Lepas tu dia tanyalah, ni anak siapa ni? Dia nak test lagi, nak tengok betul tak betul ni. Anak siapa ni? Dia berkata ni anak Abu Talib. Bila dia sebut anak Abu Talib, dia pun terkejut lah. Sebab Nabi akhir zaman ayah dia meninggal. Dia bukan ada ayah. Abang kata, anak lepas saya dah. Anak saya. Anak betul ya? Dia jadi confused kan. Pasal tanda kenabian tu ada. Dah anak menakan. Anak juga. Maksud dia, baru bila dia kata, dah anak menakan saya. Ayah dia ni seibu sebapak dengan saya. Ayah dia telah meninggal dunia. Saya belah. Baru Bahira kata, confirm budak ni. Baru dia bisik kepada Abu Talib. Dia kata, nak pesan ni, masuk kota Basrah ni, kena cepat-cepat bawa balik budak ni. Pasal apa? Orang Yahudi kalau dia jumpa budak ni, dia bunuh terus. Nampak tak? Bermakna Yahudi pun baca dah kitab Taurah tu, Nabi akhir zaman ni keturunan Arab Quraisy. Dia tahu dah.
Sebab tu dulu kita pernah cerita kenapa ayah Nabi dikepung oleh Yahudi, pendeta Yahudi, nak bunuh dia masa dia pergi memburu. Sebab mereka dah baca dah, mereka ada ilmu dah. Kalau anak orang yang nak jadi Nabi, ni dia perwatakan dia. Jadi mereka tengok dia Abdullah, sebab tu dia nak bunuh dia. Sebab apa? Sebab orang Yahudi dia tak boleh terima Nabi akhir zaman daripada bangsa Arab. Tak boleh terima. Sebab dia nak daripada keturunan dia, Bani Israel. Tu Nabi Bani Israel dibunuh 50,000 orang, keturunan Bani Israel. Nampak tak? Akhir zaman penutup segala Nabi bangsa Arab. Serah. Itu yang berlaku ketika Nabi berumur 2 tahun. 12 tahun. Kemudian bila Abu Talib dengar, takut dia. Patut ayah dia pesan jangan tinggal. Patut budak ni bila aku letak kat bawah hujan turun terus. Bakal Nabi akhir zaman. Nampak? Masa tu dia pun ambil bawang, cepat-cepat bawa balik. Bawa balik ke Mekah Al-Mukarramah. Ketika Nabi berumur 12 tahun. Nampak? Tak habis lagi. Jam terlajak dah. Jadi dia sambung ni, lewat ni. Saya lagi kena saman nayong. Saya tak apa tuan-tuan. Saya masjid tolong bayar. Tuan-tuan saya tak tahu siapa nak bayar. Jadi setakat dulu. Minta maaf banyak lah. Kita berhenti tang umur 12 tahun. Jadi kita akan sambung lagi. Bila aku tak tahu lah. Tu pun kalau dia panggil aku. Tuan tak payah panggil tak tahu. Tak apa. Kita sambung 3 tahun lah. InsyaAllah kita berhenti tentu, mudah-mudahan sedikit sebanyak info tentang Nabi kita Muhammad SAW memberi kesan kepada hati kita supaya timbul perasaan kasih kepada Nabi SAW. Sekadar tu dulu, insyaAllah panjang umur murah rezeki kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ta'ala ta'arifin warzuqna ya rabbi faman nabiyyin hifzal mursalin wa ilham. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin.